Hai guys, terima kasih sebab dah klik video ni. Okay, sekarang aku nak bahaskan dengan korang berkenaan time machine dan time travel. Sebabnya aku ada jumpa satu cerita ni yang menjelaskan bahawa seorang mahasiswa yang katanya berhasil membuat satu time machine yang akhirnya membuatkan dia ni hilang secara misteri. Yang diduga dia ni menghilang kerana berhasil masuk ke masa yang berbeza. Dan sebelum dia menghilang juga, dia sempat dijemput di sebuah acara radio dan dekat sana dia ada menjelaskan semuanya berkaitan dengan time machine dia ni. So kejap lagi pun aku akan tunjukkan kat korang juga macam mana rupa time machine ni, sebabnya dia ni sempat tunjukkan mesin dia ni dekat public sebelum dia menghilang. So macam mana cerita dia, jom aku ceritakan korang. So let's jump into the video. So semuanya berlaku pada tahun 1990-an, yang mana Mike Malcolm ni masih berusia 21 tahun yang tinggal di kota Stanberry, yang mana kota ni berada di area-area United States macam tu lah. So pada saat tu si Malcolm ni masih bergelar seorang mahasiswa jurusan elektrik, dan pada saat tu si Malcolm ni macam dia lebih pandai lah daripada kawan-kawan dia yang lain berkaitan hal-hal elektrik. Sampaikan di masa dia bergelar mahasiswa, dia ni dah bekerja sambilan sebagai technician, dan dia ni juga sering melakukan eksperimen-eksperimen yang berkaitan dengan elektrik lah. So dia ni boleh dikatakan lebih pandai lah daripada kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia masa dekat universiti. Tapi disebabkan kepandaian dia ni lah, si Malcolm ni sampai terfikir untuk menjinakkan waktu. Tujuan asal dia untuk macam nak tengok nombor judi untuk dia menang judi pada masa akan datang lah. Dia ni macam dia nak menang judi dengan menjadi time travel. So akhirnya si Malcolm ni berhasil membuat satu alat atau mesin yang disebut dengan Jacob Ladder, yang mana alat ni dia dikembangkan oleh Malcolm ni sendiri selama beberapa tahun. So lepas mesin dah siap, dia pun cubalah hidupkan mesin ni sebab dia nak try lah kan sama ada mesin ni function ataupun tak. Mesin tu lebih kurang macam yang aku tunjuk dalam video ni. Korang boleh tengok video ni. So lepas tu dia pun cubalah untuk baling satu macam skru ni ke dalam lingkaran mesin tu, dan hasil dia memang betul-betul mengejutkan lah si Malcolm pada waktu tu. Sebabnya skru tu sempat hilang beberapa saat lepas Malcolm baling skru tu dekat dalam lingkaran tu, dan tiba-tiba muncul dekat tempat beberapa meter daripada tempat mesin tu yang masa Malcolm baling tu, yang mana skru ni macam mengalami teleportasi. So si Malcolm ni pun yakin lah macam selama beberapa saat skru tu hilang, skru tu dia beranggapan telah memasuki masa yang berbeza, iaitu time travel. So dekat sini lah Malcolm tu dah yakin yang mesin yang dia buat tu dah betul-betul berhasil untuk jadi mesin time travel. Dan disebabkan ni juga dia dah berancang untuk membuat satu alat sama macam Jacob Ladder ni dengan saiz yang lebih besar, supaya dapat memuatkan manusia untuk masuk ke dalam alat tu. Sebab dia sendiri macam nak pastikan apa efek dia kalau dia sendiri yang masuk ke dalam lingkaran mesin tu. Adakah dia ni betul-betul akan masuk ke waktu yang berbeza ataupun macam mana. Tapi masalahnya kalau dia nak buat satu alat yang lebih besar, ternyata benda ni perlukan daya elektrik yang sangat-sangat besar untuk menghidupkan mesin ni. Yang mana dia ni memerlukan macam mana? Macam transformer yang dekat cawangan TMB tu, dia memerlukan benda-benda macam tu. Aku tak tahu sangat sebab aku tak pandai, aku tak belajar elektrik sangat. Dia memerlukan benda-benda macam tu lah untuk menghidupkan dia punya mesin ni. Tapi benda tu mahal, benda tu memerlukan banyak duit. Si Malcolm ni tak ada duit waktu tu. So si Malcolm pada waktu tu pun terpaksa mencuri transformer ni dekat pencawan-pencawan elektrik dekat area kawasan itu. So selepas dia mencuri tu, dekat area kawasan itu mengalami macam blackout lah sebab dah kena curian, bekalan elektrik semua dah kena curi. Dan akhirnya pada tarikh 29 Januari 1995, si Malcolm ni pun ditangkap di rumah dia. Saat dia ditangkap, polis pun pelik sebab melihat benda-benda yang pelik dekat rumah dia tu. Apalagi masa tu si Malcolm ni pun mengaku dekat polis yang dia ni tengah mencipta satu time machine. So macam waktu tu ramailah anggap si Malcolm ni gila, dan berita ni pun mula tersebar lah apa yang si Malcolm ni cuba buat. So setelah beberapa bulan di penjara, akhirnya si Malcolm ni pun dibebaskan lah. Tapi selepas dibebaskan, dia ni berjanji untuk melanjutkan dia punya penelitian berkaitan dengan time machine ni, tapi dengan cara yang legal macam tu lah, tak ada mencuri lagi. Dan selepas dibebas, ternyata berita pasal dia untuk buat time machine ni tersebar dekat ramai orang lah. So banyak media yang menganggap dia ni gila. Tapi ada juga yang kagum sebabnya bukan semua orang mampu cipta alat tu, sebab alat tu macam terlalu rumit untuk dibuat. Sebabnya kalau nak buat alat Jacob Ladder ni perlukan skill yang tinggi. Dan sebab ni juga si Malcolm ni sempat dijemput di acara radio dekat kota dia, dan dekat sinilah si Malcolm ni menceritakan segala-galanya berkaitan dengan time machine dia. Dan dia pun menceritakanlah dengan teliti macam mana
dia buat alat Jacob Ladder ni. Dan dekat radio tu juga si Markham ni sempat menyampaikan bahawa dia ni masih merancang untuk melanjutkan penelitian time machine dia ni. Tapi dia beritahu lah dia ni kekurangan duit untuk lanjutkan penelitian ni, dan dia sempat kasih tahu juga nombor telefon dia dekat public. Mana tahu kan ada yang nak tolong dia kan, nak bagi duit kat dia kan untuk biaya dia punya penelitian ni. Tapi tanpa diduga 3 hari pertama setelah dia kasih nombor telefon tu, ternyata banyak sangat orang yang hubungi dia nak bantu dia, nak bagi sumbangan untuk dia ni terus tetap melanjutkan penelitian mesin waktu dia ni. Lalu setahun kemudian pada tahun 1996, dia ni sempat diundang lagi untuk kali kedua dekat stesen radio tu, dan dekat situ juga dia ada beritahu bahawa projek time machine itu masih berjalan, tengah membuat satu alat Jacob Ladder dengan saiz ukuran yang lebih besar supaya dia sendiri dapat masuk ke dalam dia. Tapi masa tu mesin dia ni belum cukup sempurna. So kata dia selepas mesin ni selesai, dia sendiri nak cuba nak masuk ke dalam lingkaran tu, sebab dia ni sendiri betul-betul nak tahu apa efek dia bila manusia sendiri yang masuk ke dalam mesin tu. So pengacara radio tu pun ada bertanya pada dia kalau dia boleh time travel melalui dia punya time machine itu, apa yang dia nak bawa untuk masuk ke lingkaran mesin time travel tu. Dan masa tu si Markham ni hanya cakap kalau dia nak bawa telefon bimbit. Macam tu ialah perbicaraan antara Markham dengan pengacara radio tu, yang mana itu merupakan jemputan terakhir Markham ni datang ke acara radio tu. Sebab setelah tu si Markham ni dah dinyatakan hilang secara misteri. Jadi sebabkan hilangnya si Markham ni, ramai orang-orang berspekulasi bahawa si Markham ni berkemungkinan berhasil untuk masuk ke waktu yang berbeza, sama ada mungkin ke masa depan atau ke masa lampau. Yang itu kita tak tahu lah kan. Yang memungkinkan dia ni tak nak balik ke masa saat tu, sebab masa tu si Markham ni memang kata sepatang kara dia tak ada siapa-siapa. Tapi ada juga pengakuan daripada seorang pemanggil telefon dekat stesen radio tadi tu, yang mana si pemanggil ni dia ada kata dia ni pernah mendengar satu berita dulu pada tahun 1930-an atau 70 tahun yang lepas. Dia ni pernah dengar satu berita bahawa polis pada waktu tu pernah menjumpai satu tubuh lelaki yang sudah hancur dalam satu tabung logam yang aneh, yang mana tubuh lelaki tu ditemui di area California. Polis waktu tu ada jumpa juga satu benda pelik dekat tubuh tu, yang pada masa tak tahulah benda apa, tapi benda tu merupakan telefon bimbit lah pada masa sekarang ni. Sebab dulu pada tahun 1930-an manusia masih asing dengan telefon bimbit. Yang jadi pertanyaannya, adakah mungkin lelaki itu si Markham? Mungkin dia ni pergi ke masa lalu pada tahun 1930-an. Sebab Markham tu pun pernah cakap dekat radio bahawa kalau dia dapat pergi time travel, dia nak bawa satu telefon bimbit. Tapi pihak radio tu pun tak dapat memastikan lagi lah kebenaran daripada si pemanggil telefon tu, sebab tak ada berita secara rasmi tentang penemuan tubuh lelaki di California tu lah. Tapi biasalah banyak pencipta teori konspirasi ni mengatakan benda ni betul, just macam dirahsiakan lah oleh segelintir pihak untuk tak nak war-warkan kepada publik. Tapi banyak juga yang mengatakan si Markham ni hilang sebab dia sendiri gagal dengan time machine tu. Jadi mungkin sebab dia rasa malu dengan orang-orang yang telah bagi duit dekat dia, atau mungkin dia ni memang tak pernah buat langsung time machine tu. Dia hanya mereka-reka cerita untuk dapatkan duit daripada orang ramai. So macam mana pendapat korang? So itulah satu kisah yang aku dapat share dengan korang berkaitan dengan time travel, yang mana bagi aku benda ni aku sendiri susah nak percaya. Tapi benda ni juga bukan satu benda yang mustahil untuk kita, sebab kita tahulah zaman sekarang ni teknologi dah moden, macam-macam lah kan kita boleh buat kan. Tapi korang pun janganlah anggap benda ni terlalu serius. Kita just anggap cerita ni macam hiburan untuk kita semata-mata. Lagipun bagi aku macam cerita-cerita time travel ni macam lebih kepada teori konspirasi. So macam bagi aku teori konspirasi ni tak boleh percaya. Nak percaya tu jangan, tapi kita boleh bersembang, kita boleh bertukar-tukar pendapat berkaitan dengan teori-teori konspirasi ni. Aku rasa itu sahaja perkongsian aku untuk hari ni. So pendapat korang berkaitan dengan time travel ataupun mesin waktu ni. Adakah mesin waktu ni betul-betul wujud? Adakah time travel tu betul-betul wujud? Korang rasa macam mana? So aku rasa itu sahaja untuk video aku hari ni. Kita jumpa dalam video aku yang akan datang. Bye bye.